babul adillah, bab dalil-dalil. Kalau satu dalil panggil dalil, kalau banyak adillah, dalil-dalil maksudnya. Di mana sama juga pengarah menjelaskan apa definisi dalil, apa kategori dalil dan hal yang berkaitan dengannya, which is hukum dan dalil ni tuan-tuan dia tak terpisah. Dalam pengenalan fiqh pun kita bincang bab tu, dan tak mungkin seseorang tu bercakap tentang hukum mesti dia bercakap at the same time tentang dalil. Dia tak boleh pisah. Ya. Usul fiqh pun sama. Antara bidang yang besar juga selepas hukum ialah al-adillah, dalil-dalil. Dia tak lari. Sebab itu kita belajar fiqh. Macam saya pun ajar banyak tempat fiqh kan. Masjid Surau ni tak ada cerita lah. Hatta universiti dulu pun memang subjek core saya ajar subjek fiqh. Selepas subjek bahasa Arab. Di universiti ni mungkin tak ada isu lah sebab kita memang baca betul-betul modul yang universiti keluarkan. Kebiasaannya satu subjek tu dia ada 10 tajuk lah. Macam fiqh saya ajar pun dia ada 10 tajuk. Kita stick kepada modul yang ada. Cuba kita tambah lah. Tapi dia ada dalil sebab modul ni yang buat bukannya orang biasa. Ya tak? Dia ada tim dia. Ya. Jadi modul tu lengkap lah. Ya. Tapi kita belajar di Masjid Surau ni bukan ada modul pun. Ya tak? Hatta saya sendiri pun saya baca nota saya aja yang saya buat sendiri. Di mana nota tu memang yang ada hukum saja. Solid hukum lah. Walaupun agak lengkap. Nota saya tu ringkas aja 100 lebih muka surat daripada fiqh ibadat, taharah apa semua sampai puasa. Betul-betul point lah. Mana yang ada tu hanya hukum saja dan tidak ada dalil. Walau bagaimanapun, kerana fiqh ni tuan-tuan, dia tak boleh terpisah dengan hukum beserta dalilnya. Jadi saya baca jugalah dalil tu, walaupun tidak semua. Mungkin satu hukum tu saya bacalah satu dalil. Melainkan jika hal tu melibatkan perselisihan yang agak rumit lah, ataupun khilaf yang perlu dibaca atau diterangkan dalilnya. Terutama jika kita sebut ini pendapat yang terpilih di kalangan para ulama, mestilah kita sebut dalil. Dah ada dua pendapat. Ya tak? Pendapat yang the best, hot ni. Jadi kita kena sebutlah apa asas dan basis ulama yang kata hot ni lebih baik. Kena bagi tahulah. Kalau tak bagi tahu nanti tuan-tuan tak puas hati. Ya tak? Sebab jemaah ni sebagainya memang tak ambil kisah pun. Ustaz baca dalil ke, ustaz tak baca dalil, dia tak kisah pun. Tapi ada sebahagian memang dia nak tahu. Dan alhamdulillah lah, sebagai tempat saya ajar fiqh tu memang mereka nak belajar betul. Bukan sekadar nak isi masa, nak tadah telinga macam kuliah-kuliah pada sesi yang lain, tidak. Memang dia nak suruh ustaz ajar fiqh. Dan saya ajar, alhamdulillah, sebagaimana yang mereka mahukan. Dan mereka pun memang nak belajar, masing-masing ada buku masing-masing. Adalah tempat yang begitu, walaupun ada yang tak ada pun. Ya tak? Macam surau di Taman Melati, ya. Itu memang jemaah memang betul-betul nak belajar. Lagi satu surau tu pun memang surau dalam tu aja. Jemaah dia dalam 30 orang tu aja. Dan dia pun tidak berkeluar setiap malam. Hanya ada beberapa malam saja. Sabtu Ahad memang ada. Kemudian hari biasa mungkin adalah sehari 2 hari. Dia tak banyak. Ya. Jadi memang dia pilih ustaz-ustaz yang betul-betul boleh mengajar dan mengikut kualifikasi masing-masing. Kalau ustaz ajar fiqh, latar belakang fiqh lah. Kalau ustaz ajar akidah, latar belakang akidah lah. Tengok dia punya tu. Tapi dia memang nak belajar. Ada bukunya. Tak ada ajar cakap begitu, tak ada. Ada buku. Dan kita ikut buku yang kita pakai lah. Dan memang dia pilih ustaz berdasar pada qualification lah. Baik. Jadi dalil ni amat penting sekali. Dan fiqh atau usul fiqh dia tak boleh dipisahkan dengan dalil. Sebab tu saya ajar, walaupun fiqh ni ikut orang awam ni tak perlu baca dalil pun. Dalil memang tak wajib dibaca. Tapi kerana ilmu ni dia tak boleh lari. Jadi kita baca jugalah. Dan kalau melibatkan perselisihan, memang kita akan baca lah. Terutama dalam isu-isu yang memang orang nak tahu. Dan banyak yang orang tanya pun semua orang yang dah tahu. Tuan-tuan dah tahu belakang dah. Tapi tanya juga. Pasal nak tahu mungkin ada pendapat yang lain. Yang lebih bersesuaian dan boleh diguna pakai. Dan saya ingat, kalau fiqh-fiqh yang lain seperti munakahat, muamalat, mungkin tak ada isu sangat lah. Tapi kebiasaan yang orang banyak tanya ni fiqh ibadat lah. Ya tak? Fiqh ibadat. Ya. Dan saya dalam banyak hal tuan-tuan, saya akan beri pendapat jika melibatkan isu-isu yang memang ulama khilaf atau berselisih, pendapat-pendapat yang lebih
bukan hanya mudah difahami tapi yang mudahlah untuk total amalkan. Ya. Baik. Itu yang keempat kan. Kemudian yang kelima dia buat mari bab tentang al-madzahib al-islamiyah. Mana kumpulan-kumpulan yang ada dalam Islam. Dia Islamic sects. Mana grup yang ada dalam Islam ni ada banyak ikut ilmu itulah ya. Tapi dalam fiqh pun dia ada grup-grup dia yang tertentu. Dan ini tak boleh tidaklah, memang ada lah ya. Dan sebelum timbulnya mazhab-mazhab yang ada dalam Islam macam yang kita tahu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan seumpamanya. Sebelum pada tu dah ada di kalangan ulama-ulama tabi'in ya. Al-Auza'i ada fatwa dia yang tersendiri, dah ada pengikut-pengikutnya. Dan dia satu mazhab sebenarnya. Al-Hasanul Basri ya. Hasan Basri pun ulama fiqh yang masyhur di Kufah dan dia amat diikuti di Basrah ya. Kita ingat Hasan Basri ni banyak yang kita dengar nukilan-nukilan tentang kerohanian. Dia mujtahid dan dia bidang yang dia sebenar ialah fiqh ya. Kita ada As-Sawri, ramai lagi tuan. Yang mana ulama-ulama ni memang ada aliran masing-masing. Dan sebelum daripada itu pun sahabat-sahabat Nabi pun memang ramai yang mengikuti mereka. Dan boleh juga kita kata mazhab-mazhab para sahabat tidak salah sama sekali. Cuma pada waktu itu ilmu tak disusun. Memang ada pengikutnya tapi tidak strategik ataupun tersusun macam yang selepas daripada mereka, bermula daripada imam-imam yang masyhur itu ya. Kita panggil kalau pendapat Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Abbas. Kalau pendapat Ibnu Mas'ud kita panggil mazhab Ibnu Mas'ud. Sebab mazhab-mazhab ni makna ikutan. Pendapat seseorang yang diikuti oleh orang lain, itulah mazhab. Salah satu maksud dia lah. Walaupun mazhab ni ada banyak maksud. Tempat kita qada hajat tu panggil mazhab. Kana Nabi idza dhahaba al-madhhab ab'ada 'anil nas. Kata Jabir tak silap saya dalam sebahagian kitab Sunan. Nabi bila dhahaba al-madhhab, dia pergi kepada mazhab, dia akan jauh daripada manusia. Mazhab di sini tempat qada hajat lah. Sebab mazhab-mazhab ni makna tempat orang pergi. Awak pergi ke situ disebut mazhab lah. Pendapat pun sama juga. Awak pergi kepada pendapat tu. Sebab tu dia sebut sebagai mazhab. Daripada zahaba yadhabu mazhaban. Zahaba ni makna pergi. Tuan-tuan belajar bahasa Arab kan, antara perkataan paling basic untuk kita belajar dan paling mudah sekali zahaba lah. Zahaba Muhammadun, zahaba Aliyun. Zahaba ni makna pergi. Mazhab-mazhab ni daripada zahaba tu lah. Ya. Tempat kita pergi. Itulah maksudnya. Ya. Ulama dia tak buat mazhab dia sendiri. Kalau orang kata Imam Syafi'i buat mazhab, dia tak ada. Dia tak buat mazhab. Ya. Dan ulama pun tak pernah mengangkat diri mereka masing-masing. Tak pernah. Dia bagi satu pendapat, orang ikut. Dan bila ramai orang ikut, dia jadi mazhab lah. Ya. Sebab itu ulama-ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, hatta sebelum pada mereka di kalangan tabi'in, hatta sahabat Nabi pun mereka bukan buat mazhab. Pengasas mazhab Syafi'i ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. That is totally wrong. Kerana imam-imam ni tak pernah mengasaskan mazhab masing-masing. Konsep mazhab sebenarnya bukan begitu. Dia bukan mengasaskan. Dan ulama sama sekali tidak mengasaskan mazhab masing-masing. Baik.